Let us continue with part 2 in which kita akan discuss soalan 13 hingga soalan 20 yang masih lagi merupakan soalan aneka pilihan. Okey, di mana anda perlu hanya pilih satu pilihan jawapan yang paling tepat berdasarkan kehendak soalan. Okey, tapi hati-hati dengan soalan yang inverted atau di mana dia suruh pilih yang accept ataupun false statement daripada yang di bawah dan sebagainya. Okey, so kalau anak-anak pelajar lihat soalan yang ke-13, okey, dia merupakan soalan yang berkaitan dengan kad DNA dan sebagainya. Ada pula restriction site, ada perkataan plasmid. So this is referring to chapter recombinant DNA. Okey, teknologi. Okey, in which inilah bab yang agak banyak juga menyumbang soalan kerana SLT-nya banyak. Okey, dalam bab ini kita akan ada 5 tools dan juga 5 steps penting. Dah banyak kali, berulang kali dah kita discusskan benda ni. Tak kira lah dalam discussion set 1, set 2, okay, set 3 dan now yang set 4. Okay, so apa yang soalan ni nak? Okay, kalau kita tengok figure below show a cut of DNA molecule restriction site. Okay, berkait dengan restriction enzyme. Okay, on target gene and plasmid. So dia tunjuk potongan yang berada pada target gene iaitu DNA from source cell dan juga plasmid. Biasanya pada target gene dia akan potong dua tempat lah. Akan ada dua restriction site. Dekat plasmid ada satu saja untuk jadikan open plasmid. Okay, so which of the following restriction enzyme produce the cutting pattern? So macam mana kita nak tahu? Okay, from this type of question, bila dia kata cutting pattern, so dia akan reflect kepada restriction site. So every restriction enzyme ada specific restriction site. Kalau dalam gambar kita tengok, okay, apa restriction site yang kita dapat? Kalau kita tengok pada ketiga-tiga part ini, dia adalah GAATTC3'. Dan dia bersifat palindromik. Apa maksud palindromik? Sekiranya kita baca dalam arah 5 ke 3, bacaannya sama. Contohnya, kalau this one, complementary strand dia adalah CTTAAG. Nampak macam lain, tapi cuba you baca dalam arah 5 ke 3. Okay, GAATTC. So, special character inilah yang kita panggil sebagai palindromic sequence. Dan biasanya dia ada pada restriction site of enzyme. Bila GAATTC, tak ada jawapan lain, dia merupakan restriction site untuk ECOR1. Okay, dan satu lagi yang ada dalam silibus kita adalah SMA1. Ni dua kan? Okay, di mana restriction site dia adalah 5'CCCGGG3'. Okay, dan dia punya palindromic sequence dia pun sama. Kita tengok kalau kita baca dalam arah 5 ke 3 adalah CCCGGG. Cuma yang membezakan mereka ialah cara potongan. Kalau this one dia akan potong antara G dan A. So dia akan produce this type of N yang kita panggil sebagai sticky N. Kita ulang kaji sikit. Manakala kalau CCCGGG, dia potong secara menegak di mana dia akan produce satu hujung yang kita panggil sebagai blunt N. Okey, dua ni you wajib ingat restriction site. Dua lagi ni memang kita tak belajar. Jadi tak possible lah untuk dia akan keluar dalam gambar rajah, InsyaAllah. Okey, so fokus for this part. Okey, next kita bergerak kepada soalan 14. Okey, masih lagi kita nampak berkenaan dengan huruf-huruf. Okey, di sini. So, figure below show two complementary strand of DNA. All of the following statement is true. Okey, kat sini maknanya semua statement ini true except. So, maknanya kita nak kena cari statement yang salah. Okay, daripada ketiga-tiga ni. So, kalau kita tengok kat sini, dia bagi, okay, this sequence recognized and cut by SMA1. Macam Madam kata tadi, SMA1, restriction site dia adalah CCCGGG. Kita cari, ada tak CCCGGG? Okay, CCCGGG. Okay, ada. So, recognized and cut by SMA1. Fakta ni betul. Okay, di mana kalau ada, okay, 5' CCCGGG, 3'. Okey, maknanya betul. Ini adalah restriction site untuk SMA1. Dia akan produce sticky N.
betul ke? Okay, this one tadi madam kata kalau CCC-GGG dia potong di tengah-tengah. Okay, so dia ini akan menghasilkan blunt end. So fakta ini kat sini salah dia. Okay, kalau yang menghasilkan sticky end ikut R1. Okay, potongannya macam soalan tadi, soalan 13, dia akan jadi potongan yang bertangga. Ini sticky end. Okay, tapi this one dia produce this one, this is blunt end. Okay, it is palindromic sequence. Betul tak dia palindromic? 5 ke 3 CCC-GGG, 5 ke 3 CCC-GGG. Betul. Sebenarnya semua restriction site sifat dia mesti palindromic. Okay, supaya dia boleh potong atas dan bawah. The restriction enzyme hydrolyze the phosphodiester bond between cytosine and guanine. Kalau ni antara cytosine dan guanine, betul tak ikatan yang diputuskan oleh restriction enzyme adalah phosphodiester? Fakta ni betul. So bear in mind, apabila restriction enzyme potong, dia akan potong phosphodiester bond. Maknanya dekat tulang, sugar and phosphate tu dia potong. Okay, and between the base sequence ni, hydrogen bond dia adalah bond yang mudah terputus lah. So bila phosphodiester putus, itu yang dia boleh separate. Okay, so jawapannya adalah bola. Okay. Next, kita bergerak ke soalan yang ke-15. Okay, soalan 15 masih lagi berkenaan dengan recombinant DNA. Now, kalau kita tengok gambar je, kita dah tahu dah. Okay, this is related to step yang ke-5. Okay, iaitu dia menggunakan, blue white screening. Okay, so untuk blue white screening ni glamour sangat. So you memang kena tahu tentang 3 jenis bakteria. Yang mana bakteria yang pertama adalah bakteria yang selepas transformation dia tak ambil langsung plasmid. Maknanya waktu during step transformation dia tak ambil. Okay, ataupun bakteria, host cell, bakteria yang ambil plasmid tapi plasmid dia adalah non-recombinant plasmid. Ataupun yang ketiga adalah bakteria yang ambil plasmid dan plasmid dia adalah recombinant plasmid yang ada rDNA atau recombinant plasmid. Ini non-recombinant. So, untuk semua ni, apa takdir dia? This one, dekat atas agar, not grow. Dia memang takkan boleh grow. So, atas petri dish ni, dia tak ada. Kalau this one, dia grow dan dia menjadi white colony. And this one yang menjadi, silap. Kalau non-recombinant, dialah yang menjadi blue colony. Dan yang ada rDNA akan jadi white colony. Dan dalam nota you boleh refer. Kenapa boleh jadi blue colony? Dia akan kaitkan tentang beberapa fakta di mana bila dia tak ambil gene of interest, kita kata leg Z dia intact. Bila intact, dia boleh produce enzim yang kita panggil beta-galactosidase. So, bila ada enzim ini, dia boleh hydrolyze X-gal. Iaitu gula yang ada dalam medium ini dan dia akan menjadi blue colony. Sebaliknya, kalau white colony, leg Z dia disrupted, terganggu sebab nak masukkan gene of interest. Apa jadi? Dia tak boleh produce beta-galactosidase dan dia tak boleh hydrolyze X-gal. That's why dia kekal menjadi koloni yang warna putih. Kalau tak ada warna putih atau biru ni, maknanya dia tak berjaya grow dekat atas medium. Di mana dalam medium ni biasanya ada 2 bahan. X-gal iaitu sugar yang hydrolyzed by beta-galactosidase dan yang kedua adalah sejenis antibiotik yang bernama ampicillin. So, kenapa this one tak boleh grow? Sebab bila dia tak ada plasmid, dia tak ada satu gene yang ada pada plasmid tu iaitu ampicillin gene. Ataupun biasanya dekat plasmid, kita labelkan ampicillin gene tu sebagai AMPR. Tak ada plasmid, tak ada ciri ni, tak boleh tahan terhadap antibiotik. So, tak boleh grow.
So kat sini dia nyak, okay, kita tentukan the colony appear blue and white. Which of the following best explain cerita ni? Ni yang madam cerita tadi ni adalah blue white screening lah. Okay. The blue colony carry recombinant plasmid. Betul ke blue colony ada recombinant plasmid? Tak. Kalau dia ada recombinant, dia mesti jadi white. Jadi fakta nombor 1 ni salah. Okay. Dia sepatutnya kalau intact laxi dia adalah blue colony. Sebab tu mana kata fakta ni you kena boleh banding beza antara blue dengan white. Okay. The gene of interest can be found in white colony. Okay, kalau white colony ada gene of interest. Gene of interest maksudnya dia dah diambil, letak dekat dalam open plasmid. So fakta ni betul. All colonies contain transform and non-transform bacteria. So koloni ni adalah merujuk kepada biru dan white. Okay, transform bacteria adalah bakteria yang berjaya masukkan plasmid. So this one is not transform bacteria. So bakteria yang tak terima plasmid dipanggil non-transform. So boleh ke dia ada atas plate ni? Tak ada. Dia kata all colony ada. Ni salah. Okay, sebab yang non-transform tak boleh grow dekat atas petri dish ni. And only blue colony were able to survive in the antibiotic. Okay, you kena ingat yang boleh ada atas medium ni dua-dua boleh survive. So blue colony, white colony dua-dua survive. Bila dia kata only blue ni salah. So fakta ni salah. Jawapan dia adalah bola. So tolong baca betul-betul dan madam memang rasa daripada bab recombinant screening ni macam boleh kata soalan wajib. So kena faham betul-betul, kena detect dalam notes kat mana kalau you nak refer. Okay. So seterusnya kita bergerak ke soalan yang ke-16. Okay, untuk soalan 16, which of the following best describe the advantage of asexual reproduction? So asexual reproduction ni proses apa? Dia adalah apabila proses reproduction itu tidak memerlukan fusion of male and female gamete, sperm and ovum, tak ada. That individual dia boleh menjalankan sama ada binary fission, budding atau sebagainya untuk menghasilkan individu yang baru. Di mana individu baru itu maklumat genetik dia exactly the same. Dia tak ada crossing over, tak ada apa semua tu. Okey. Jadi jawapan yang tepat yang mana? Kalau ikut jawapannya adalah yang A ni. Okey, apa maksud genetic stability? Di mana parent and daughter cell ataupun produk daripada asexual reproduction tu adalah identical, exactly the same. Okay. So kalau yang kedua ni kenapa tak dikira best answer, best to describe asexual? Dia kata enhance survival rate of parent. Asexual reproduction tidak enhance survival rate of the parent. So, mungkin dia nak cakap asexual kan tak perlulah melibatkan nanti ibu tu nak beranak ke. Tak ada. Ini tak ada kaitan. Okay. So kenapa biasanya organism itu jalankan asexual reproduction? Dia bukan boleh pilih-pilih. Biasanya dia adalah lower organism. Okay, contohnya bakteria yang memang that is the only way ataupun the best way untuk dia reproduce, untuk hasilkan dia punya daughter cell. Okay, so survival rate ni tak sesuai. Limited number of offspring prevent overpopulation. So, kena advantage of asexual ialah supaya kita boleh limitkan bilangan individu. Pun bukan penyebab kepada asexual. Okay, bukan kita guna asexual reproduction untuk limitkan organism. Tidak. Okay, sebab asexual ni hanya dijalankan oleh organism tertentu. Okay, so kalau nak kawal number of offspring ni biasanya dia ada faktor-faktor lain, macam contoh predator atau sebagainya. So tak ada kaitan. It promote geographical distribution of species. Buat asexual berlaku geographical distribution, maknanya secara geografi lain-lain. Tak ada kaitan juga. Okay, so yang paling tepat adalah genetic stability sebab dia merujuk kepada parent cell tu, anak yang terhasil adalah identical dari segi genetiknya dan juga bilangan kromosomnya. Okay. So soalan seterusnya yang ke-17. When does the secondary oocyte complete the second meiotic division? Dalam soalan trial sebelum ni ada ditanya. Okay, secondary oocyte. Kita kena ingat secondary oocyte ini dia release waktu ovulation. Okay, secondary oocyte yang release during ovulation.
dia sebenarnya adalah secondary usat yang arrested at metaphase 2. Maknanya dia dah mulakan metaphase 2 tapi terhenti pada metaphase 2. Okey, so bila dia release dan pergi ke fallopian tube, dia masih lagi berada pada metaphase 2. Bila dia nak completekan meiosis tu, ini maksud soalan ni. Bila dia nak complete meiosis tu? Okey, bila dia dah dekat fallopian tube, masih lagi metaphase tu. Okey, jawapan dia ialah when it penetrate by sperm. Bila ada salah satu daripada sperm yang berjaya penetrate corona radiata, zona pellucida dan fuse dengan membran dan bawa masuk dia punya nukleus, baru secondary oocyte tu complete metaphase 2 dan menjadi ovum. Okey, bila ada sperm ni barulah dia akan jadi ovum. Itulah baru completion dia. Okey, masa during ovulation ni kenapa salah? Sebab waktu during ovulation adalah day 14, dia keluar adalah dalam bentuk this one. When corpus luteum degenerate, ini masa day 28. Tak semestinya. Okey, day 28 waktu dia degenerate, kalau tak ada sperm yang masuk, tetap tidak akan berlaku completion. Maknanya that secondary oocyte yang arrested at metaphase 2 pun akan degenerate sekiranya tidak fertilize atau penetrate. Penetrate ni ditembusi lah oleh sperm. Okay, this one kenapa salah? While waiting for arrival of sperm in, masa tunggu tu tiba-tiba dia complete kan? Tidak. Dia waktu tunggu tu dia tak buat apa-apa. Sekiranya ada sperm penetrate baru berjaya. Okay? Alright. So, seterusnya adalah soalan yang ke-18. Okay, the following term is not. Okay, so kat sini dia ada perkataan not directly associated with the male reproductive organ. So, dia tak cakap pun human ke ataupun plant ke, tapi you kena alert. Kita belajar dua jenis reproduction, plant and human. So, you kena tahu organ pembiakan untuk plant dan juga human. Contoh untuk plant, kita akan ada dekat bunga tu, reproductive organ dia, kita ada anther dan filament. Okay, anther and filament ini adalah male structure in plant. Okay, male structure apa? Male reproductive structure in plant. Tapi yang kata not reproductive organ. So male. Ni dua dah betul. Pollen tube, kita kena ingat, bila pollen grain, dia land on stigma, dia ada tube nukleus yang akan produce pollen tube. So, dia masih lagi sebahagian daripada male reproductive organ. Okey. Tapi kenapa jawapan yang ini salah? Pola nuklear ini adalah pada struktur female. Kat mana kita jumpai dia berada di embryo sac. Dalam embryo sac, selepas berlaku development, di mana dia adalah nukleus yang duduk kat tengah-tengah di antara 8 nukleus yang lain. Ini pola nuklei. So, tak tepat yang ini. So, inilah jawapannya. Sebab dia nak yang not associate with male. Pollen tube ni mungkin kita keliru kan? Tapi dia masih lagi male sebab germinating pollen. Pollen ni male structure. Ada pollen tube. Right. So, seterusnya soalan yang ke-19. Soalan ni pun glamour. Banyak. Setiap set pun saya rasa kebanyakan akan tanya. Sebab bab reproduction ini macam reproduction, recombinant DNA, dia merupakan bab yang panjang. Jadi, bilangan soalan dia lebih banyak. So untuk fertilization, step mesti kena ikut turutan. Di mana step pertama dia adalah capacitation. Step kedua mesti acrosomal reaction. Yang ni automatic dah salah, cortical. Salah. Capacitation betul, capacitation. Second mesti acrosomal. Yang ni dah salah. Yang ketiga fusion of sperm head membrane and oocyte. Membrane ataupun lebih kurang macam ni, fusion ni kata kunci dia. Dan yang keempat barulah cortical reaction. So jawapannya adalah bola. This one memang kena follow the sequence.
Dan untuk part yang kedua ni, soalan yang terakhir adalah soalan yang ke-20. So, kita tengok soalan 20. Okay. How does the measurement of growth for unicellular organism differ from the measurement of growth for multicellular organism? Okay, measurement of growth. Okay, bab growth ni biasanya takkan banyak soalan. Okay, satu ke. Okay, sebab SLTD kita belajar pun sangat sekejap. Okay, sikit je, beberapa jam sahaja. Okay, bab growth. Dan kita kena tahu berkenaan dengan sigmoid growth curve dan sebagainya. Okay, so ingat tak berkenaan dengan growth, soalan ini berkait dengan growth parameter. Madam pernah ajar, madam bagi tahu growth parameter ini depend pada organism. Kalau human, apa parameter sesuai? Mungkin kita kata height. Sebab growth parameter ini kita kena pastikan selari dengan definition of growth. In which definition of growth adalah permanent and irreversible increase in size of organism. Okay, so kalau human mungkin height. Okay. Tapi kalau unicellular, okay, adakah kita nak kira dia punya ketinggian? Okay, unicellular ni growth dia adalah apa? Apabila satu unicellular ini menjalankan binary fission jadi 2. Dari 2 ni binary fission lagi jadi 4. Okay, ini adalah growth dia. So, dia bergantung kepada number of individual. So, which answer is correct to describe the growth of unicellular organism? Okay, for unicellular measurement complete by peptidoglycan structure. Peptidoglycan structure ni adalah yang berada pada cell wall. Tak ada kaitan. Okay, maknanya lengkap ke tak lengkap peptidoglycan tak ada kaitan dengan growth dia. For unicellular growth is measured by recording their length. You ukur ke panjang setiap satu bakteria hari ni berapa? Tak. Sebab sebenarnya bakteria ni dia reproduce dengan sangat cepat. Tak sempat nak ukur panjang dia pun. So satu organism tu dah kira satu growth dia. Bila dia jadi 2, itu yang berlaku pertambahan growth. So measurement of size salah. Measure the enlargement of individual of cell pun tidak. Dan yang tepat adalah due to the small size, growth is measured by counting the number of individual present in the culture. Okay, so untuk unicellular organism, the correct ataupun the best growth parameter adalah number of individual. Kalau benda yang panjang macam buaya ke cicak ke, mungkin you akan pakai length, bukan height sebab dia tak berdiri. Untuk certain organism mungkin kita akan pakai dry mass. Okay, untuk dapat yang accurate. Okay, so kita akan continue dengan part 3, di mana part 3 kita akan bincang soalan aneka gabungan, soalan 21 hingga 30. Okay, stay tune.